Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan projek MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban. Tajuk tugasan yang akan kami bentangkan ialah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penggerak Kesepakaduan Nasional di Malaysia. Nama pensyarah ialah Puan Rohani binti Abu Bakar. Pentaksiran mini projek sesi Disember 2020. Nama ahli kumpulan Cik Nurul Faizah binti Wan Ahmad Muzani 03 DAT 20F2017. Durata Adina binti Al-Hamidi 03 DAT 20F2008. Nur Masarah binti Amiruddin 03 DAT 20F2077 dan Nur Wafa Izzati binti Saidi 03 DAT 20F2080. Pengenalan kepada teknologi maklumat ialah yang pertama merupakan teknologi yang diperlukan untuk pengurusan dan pemprosesan maklumat. Yang kedua, membantu pengguna untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat. Yang ketiga, kemajuan teknologi dilihat semakin berkembang pesat di seluruh negara. Antara contoh-contoh alat teknologi maklumat dan komunikasi ialah telefon bimbit, televisyen, PC atau laptop, radio, mesin pencetak dan fax. Evolusi dan pengembangan teknologi berasaskan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan produktiviti dan kecekapan sekolah. Yang kedua, menarik minat pelajar ketika proses PDP. Yang ketiga, meluaskan pengetahuan pelajar dalam pencarian dan mendapatkan maklumat. Perbankan dan perniagaan. Pertama, mewujudkan satu komunikasi yang luas dengan pelanggan. Kedua, mengurangkan kos operasi dan masa. Seterusnya, meningkatkan mutu perkhidmatan. Kehidupan harian di rumah. Pertama, memudahkan pengurusan rumah. Kedua, maklumat dapat dicapai dengan mudah walaupun dari rumah. Ketiga, komunikasi jauh boleh diwujudkan. Bagi perindustrian pula, pertama, memudahkan perancangan pengeluaran dan sistem kawalan. Kedua, membantu proses mereka bentuk produk dengan menggunakan perisian CAD. Yang ketiga, membantu tadbir untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh operasi kilang. Dan yang keempat, membantu pekerja mengendalikan mesin. Perbezaan di antara sistem berkomputer dan juga sistem tidak berkomputer. Sistem berkomputer. Pertama, semua urusan perbankan dilakukan menggunakan komputer, iaitu transaksi boleh dilakukan. Kedua, memerlukan masa yang lebih pendek. Ketiga, lebih produktif. Sistem tidak berkomputer pula. Pertama, semua urusan dilakukan secara manual. Kedua, transaksi dilakukan pada waktu bekerja. Ketiga, mengambil masa yang lebih panjang untuk proses perbankan. Keempat, kurang produktif. Teknologi maklumat boleh ditemui dalam berbagai bentuk apps. Antara jenis-jenis aplikasi yang boleh ditemui ialah 1. WhatsApp, 2. Twitter, 3. Instagram, 4. Facebook dan sebagainya. Kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi. 1. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Mendapatkan maklumat dengan lebih cepat serta dapat menyampaikan dengan lebih berkesan. Proses P dan P lebih menarik apabila menggunakan teknologi maklumat. Pelajar tidak akan bosan semasa proses P dan P. 2. Dapat meningkatkan kemahiran guru dan pelajar. Dapat didedahkan dengan pelbagai alatan dan bahan mengenai teknologi maklumat. Contoh komputer, LCD, CD, pendrive, hardware, software, internet dan sebagainya. 3. Dapat mengeratkan hubungan antara rakyat Malaysia. Dapat berhubung dengan ahli keluarga dan sahabat pada bila-bila masa. Maklumat, berita, ucapan dan pandangan dapat disalurkan melalui teknologi maklumat. Semangat persefahaman dan kerjasama dapat dipupuk. 4. Dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti keluaran industri kita. Semua kerja dapat dijalankan dengan cepat, tepat serta dengan kesilapan yang amat minimum. Umpamanya, dengan adanya email, sesuatu maklumat dapat dihantar dengan cepat melewati batas sempadan negara, masa dan ruang.
Seterusnya ialah keburukan teknologi maklumat dan komunikasi. Berlakunya jenayah cyber apabila pengguna ini tidak dapat mengawal tingkah laku mereka sendiri kerana jenayah cyber. Contoh jenayah cyber yang ada di Malaysia ialah penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer, kecurian maklumat dan lain-lain. Seterusnya ialah wujudnya pergodaan di kalangan remaja. Remaja ini suka menerobos sistem rangkaian komputer, mencuri maklumat atau data penting. Mereka juga menghantar kod jahat atau virus bagi mengganggu sistem rangkaian komputer. Dan akhir sekali ialah mewujudkan plagiarisme dalam pendidikan. Golongan remaja pada masa kini lebih malas dan kehilangan kemahiran-kemahiran tertentu kerana mereka ini bergantung kepada teknologi maklumat yang ada pada hari ini. Contohnya, mereka menggunakan alat peranti maklumat untuk menaip dan mengira. Isu semasa berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi. Dan ini merupakan keratan akbar yang berlaku di negara kita. Seterusnya ialah contoh undang-undang cyber. Iaitu, pertama sekali ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya dan Multimedia 1998, Akta Tandatangan Digital 1997 dan akhir sekali Akta Jenayah Kebahasaan 1997. Okey, kita telah sampai kepada penghujungnya. Antara kesimpulan yang dapat kita peroleh daripada tajuk ini ialah kita seharusnya bergerak seiring dengan teknologi pada hari ini dan tidak ketinggalan dalam arus pemodenan yang serba mencabar ini. Teknologi maklumat ini perlulah sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Ini kerana kita telah banyak bergantung kepada teknologi maklumat seperti komputer, telefon bimbit dan sebagainya. Demi mencapai wawasan 2020 untuk negara maju boleh direalisasikan. Dan ini merupakan link rujukan kami yang kami peroleh.